Okey baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Sabri Rahman untuk kita bawakan program Grad TVET. Okey, dan hari ini kita akan bawakan topik potensi program mekatronik Bina Kerjaya, dan kita akan bersama dengan dua panel tetamu, Encik Fazirul Akbar bin Muhammad Razi, Ketua Program Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik daripada IKM Tan Sri Yahya Ahmad, Pekan Pahang. Dan selain itu, kita juga bersama dengan Encik Ahmad Firdaus bin Ahmad Fazil, Pengarah Urusan AFFC Sendirian Berhad yang merupakan alumni IKM Tan Sri Yahya Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih Encik Fazirul dan juga Encik Firdaus kerana sudi bersama kami untuk program Grad TVET hari ini. Okey, pertama sekali kita nak bertanya kepada Encik Fazirul lah. Kita lihat pendidikan TVET ini boleh dikatakan sebagai topik yang mencuri perhatian di kalangan masyarakat. Kaitannya dengan membina masa depan yang cerah. Jadi sejauh mana pendidikan TVET ini boleh memberi impak kepada pembinaan kerjaya amnya? Encik Fazirul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas jemputan bernama radio. Merupakan dasar negara untuk menjadi negara yang berupaya memenuhi keperluan tenaga kerja mahir untuk mencapai status negara maju yang berpendapatan tinggi. Ianya juga merupakan instrumen penting dalam melahirkan modal insan berkemahiran, berinovatif serta berdaya saing di dalam negara dan di pentas global. Kurikulum bersepadu, kursus TVET yang dibangunkan dan ditawarkan oleh institusi pendidikan di bawah MARA seperti Institut Kemahiran MARA, IKM, Koris Kemahiran Tinggi MARA, KKTM, dan MARA Japan Industrial Institute, MJII, adalah selaras dengan aspirasi melahirkan usahawan berdaya tahan. MARA amat peka dengan perkembangan teknologi semasa serta keperluan tenaga kerja mahir dan separa mahir. Oleh itu, setiap klasifikasi persijilan yang ditawarkan perlu berada di tahap terbaik sekaligus menghasilkan graduan yang berkemahiran tinggi serta kompeten. Program TVET yang dibangunkan mampu untuk memperkasakan ekonomi, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga mahir dari negara luar dan seterusnya mengurangkan aliran wang negara keluar. Agenda seterusnya, TVET MARA juga berperanan mengeksport tenaga kerja TVET MARA ke negara lain. Malah, TVET berperanan bukan saja sebagai satu saluran untuk melahirkan tenaga mahir tempatan, malahan juga sebagai enjin pembangunan negara. Produk TVET mampu memenuhi peluang pekerjaan yang meluas dan kebolehpasaran produk TVET adalah sangat tinggi. Okey, itu dia pandangan Cik Fazirul mengenai pendidikan TVET, yang kita lihat memang akan memberi satu cahaya ataupun ruang pekerjaan yang banyak lah untuk satu hari nanti. Jadi pendengar pun nak tahu juga sebenarnya Encik Fazirul, apa itu sebenarnya jurusan mekatronik ni, belajar apa sebenarnya? Kalau boleh kongsikan secara ringkas. Okey, baik. Sebelum saya ceritakan tentang program mekatronik, izinkan saya untuk menceritakan dahulu program-program yang ditawarkan oleh IKM Tasha. Okey, di IKM Tasha kita ada 14 program yang mana melibatkan 6 program diploma dan 8 program sijil. Okey, 6 program diploma adalah Diploma Kompetensi Elektrik, Pendawaian PW4, Diploma Teknologi Kejuruteraan Otomotif Komersial, Diploma Kompetensi Elektrik Penjanaan, Diploma Teknologi Pembuatan, Diploma Pengeluaran Perabot, Diploma Teknologi Otomotif dan Servis. Kemudian program sijil kita ada 8, iaitu Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa A1, Sijil Teknologi Kipalan, Sijil Teknologi Mekanikal Lukisan dan Reka Bentuk, Sijil Seni Bina, Sijil Teknologi Baik Pulih Badan Kenderaan, Sijil Teknologi Bekalan Air dan Pembentungan, Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik, Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan. Okey. Mekatronik ini secara umumnya adalah gabungan 3 elemen utama bidang kejuruteraan, iaitu mechanical, elektrik dan elektronik. Sampai itu ada juga perisian komputer. Okey, mekatronik merupakan satu sistem yang banyak digunakan dalam industri pada hari ini seperti sistem kawalan dan juga otomasi. Secara umumnya pelajar mekatronik dia akan belajar
ilmu mekanikal seperti pemesinan, Okey. shooting, kemudian hidrolik, pneumatik. Kemudian dia akan belajar juga motor wiring, kemudian PLC, kemudian programming, Arduino. Okey. Okey. Itu sedikit lah. Banyak Konsep pembelajaran kita adalah konsep pembelajaran kita adalah 30% teori dan 70% amali. Di samping itu kita juga mempunyai pembangunan soft skill dan juga subjek-subjek keusahawanan. Okey, itu sedikitlah apa antara program dan juga sijil yang ada di IKM Tasha. Betul saya sebut IKM Tasha ya, Cik Fazirul? Betul. Okey, sebab nama panjang dia IKM Tan Sri Yahya Ahmad, macam panjang sangat nak sebut, kita pendekkan IKM Tasha. Okey, kita nak beralih kepada Encik Firdaus lah. Jadi macam mana Encik Firdaus boleh pada awalnya memilih IKM Tasha ini untuk melanjutkan pengajian? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Bernama Radio dan Mara bagi jemputan hari ini. Okey, permulaannya memang waktu habis SPM, cita-cita tu memang sebab saya orang Pekan, jadinya memang hari-hari lalu IKM Tasha ni sebenarnya. Oh, okey, itu. Okey, lepas tu memang daripada sekolah rendah lagi ada lalu, lepas tu memang ada plan. Sebab apa, saya memang minat skill daripada kecil lagi. Minat macam pertukangan, minat benda yang melibatkan skill memang saya minat. Okay. Jadi memang kita datang tak memang jujur tak ada cakap nak masuk uni lah nanti bila dah belajar, tak ada. Memang nak masuk IKM Tasha dekat dengan rumah. Memang nak masuk IKM. Tapi habis SPM saya mohon saya tak diterima tu, mula-mula cerita dia. Okey. Lepas tapi saya dapat ILP. Tapi sewaktu tak dapat tu saya buat rayuan. Tapi sementara tak dapat panggilan lagi, saya masuk ILP dulu. Dah dapat ILP, tengah-tengah belajar di ILP dalam 1 bulan, 2 bulan saya dapat panggilan IKM. Terus saya berhenti kat sana, saya masuk balik IKM Tasha. Itulah permulaan saya masuk. Okey, memang tak ada pilihan universiti lain, memang IKM Tasha tu menjadi pilihan utama lah. Memang pilihan utama saya minta IKM. Memang kos mekatronik, memang minat mekatronik waktu tu. Okey. Jadi berapa lama sebenarnya tempoh pengajian ketika itu, Cik Firdaus? Waktu tu sepatutnya saya sijil teknologi kejuruteraan mekatronik 2 tahun. Tapi ditambah lagi 6 bulan sebab ada latihan praktikal. Jadi 2 tahun 6 bulan lah. Okey. Jadi selepas peringkat sijil tu, adakah Cik Firdaus menyambung pengajian yang lebih tinggi ke peringkat diploma ataupun terus pergi ke industri? Waktu habis latihan industri, saya terus mencari kerja. Saya bekerja dalam 1 tahun lebih. Lepas tu baru saya buat UiTM PJJ jarak jauh, pengajian jarak jauh, pentadbiran, diploma pentadbiran awam. Okay. Selepas itu dah masuk dalam industri, bagaimana boleh terdetik nak mulakan perniagaan pula? Bagaimana tu? Memang sebenarnya waktu dalam IKM pun memang dah diajar keusahawanan sebenarnya. Saya ingat lagi puan Ayung Zulimah, dia sekarang dah tukar ke IKM Johor Bahru. Masih berhubung dengan dia. Selalu lagi membeli kampus, banyak lagi lah. Memang waktu kita cakap subjek usahawan tu pun memang berminat. Okey. Jadinya tapi saya tak ada modal waktu tu. Saya tak tahu apa, saya tak nampak apa-apa pun lagi. Saya tak nampak jalan pun lagi. Tapi berbekalkan tu lah. Saya habis waktu saya kerja dekat kilang di Gebeng, kilang tu mengalami kejawatan tu. Jadi semua orang diberhentikan. Waktu tu lah baru saya terfikir, kita hari tu waktu IKM ada belajar format, belajar repair PC ada sikit. Jadi ni cakap, apa kata kita try. Memang saya buka kedai, dalam kedai tak ada apa-apa. Oh, okey. Saya cuba dulu. Jadi dah berapa lama sebenarnya perniagaan Encik Firdaus? 2021 ni masuk tahun ke-12 dah. Tahun ke-12, dan kita lihat memang sepanjang 12 tahun tu mesti ada naik turunnya. Mungkin kita akan kongsikan sekejap lagi apa yang pendengar nak tahulah sepanjang perniagaan Encik Firdaus. Dan Encik Fazrul, kita lihat ini hasil terbaik lah IKM Tasha Encik Firdaus sendiri dah kongsikan ketika pengajian beliau di IKM Tasha, sehinggalah berjaya sehingga kini dah ada perniagaan sendiri. Jadi kalau Encik Fazrul boleh kongsikan apa antara kelebihan program sijil teknologi kejuruteraan mekatronik ini?
Okey, bagi kelebihan program CJ Teknologi Kejuruteraan Mekatronik, uh, program kita ini diiktiraf oleh pihak MQA. Kemudian pelajar juga akan dianugerahkan dengan CJ Kemahiran Malaysia tahap 2 daripada JPK. Okey, graduan mekatronik mempunyai kelebihan yang mana mereka diterima masuk menyambung pengajian di peringkat diploma di KKTM, MJII dan juga UniKL. Selain daripada itu, mereka juga boleh menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda teknologi di Universiti Teknikal seperti UniKL, UMP, UNIMAP, UTM dan UTSM. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai peluang untuk bekerja ataupun diserahkan melalui program bootcamp yang mana melibatkan beberapa buah syarikat. Pelajar ini akan diberi latihan dan terus diserapkan bekerja di bidang yang mereka dilatih. Kemudian ketiga, mereka bagi yang berminat untuk berniaga, mereka bolehlah menyertai kursus keusahawanan, anjuran mara ataupun mengikuti jejak langkah pelajar kita saudara Ahmad Firdaus lah, daripada syarikat AFFC Sdn Bhd. Tempoh pengajian adalah selama 2 tahun termasuk latihan industri. Okey, 2 tahun ya tempoh pengajian CJ Teknologi Kejuruteraan Mekatronik ini, macam Cik Fazil kongsikan. Bukanlah selepas pengajian itu tidak tamat di situ saja. Sebenarnya pelajar-pelajar ini juga boleh melanjutkan pengajian yang ke tahap yang lebih tinggi, ke peringkat diploma juga ada peluang untuk mereka. Jadi macam setakat ini bagaimana dengan sambutan untuk program ini, Encik Fazirul? Adakah rakyat Malaysia ni cakna mengenai program ini? Program ni pada masa sekarang ni tidak begitu menjadi pilihan lah. Sebab apa yang saya dapati, kebanyakan rakyat Malaysia ni mereka belum lagi terbuka untuk mengetahui apakah itu mekatronik sebenarnya. Sebenarnya mekatronik ini dia mempunyai peluang yang sangat luas di masa depan. Sebabkan kita pelajar ni dia multi skill, dia boleh masuk kepada banyak bidang kan. Jadi patutnya rakyat Malaysia ni kita terbukalah untuk menerima negara sedang menuju ke arah negara perindustrian IR 4.0 kan, lebih kepada otomasi dan juga robotik kan. Jadi insya-Allah saya rasa dalam masa terdekat lagi ramai lagi pelajar yang akan mendaftar lagi. Okey, insya-Allah kita harapkan lebih ramai lah selepas ini dapat mengetahui lebih lanjut apa itu Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik. Okey, baik, untuk pendengar yang baru saja bersama kami, sekarang ini kita bersama dengan dua panel tetamu kita, Encik Fazirul Akbar bin Muhammad Razi yang merupakan Ketua Program Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik dari IKM Tasha, dan Encik Ahmad Firdaus bin Ahmad Fazil, Pengarah Urusan AFCC Sdn Bhd. Okey, baik Encik Ahmad Firdaus. Kita nak tahu sepanjang 12 tahun perniagaan itu ada ups and down dia. Kalau boleh kongsikan bagaimana sebenarnya IKM Tasha dan juga MARA sendiri membantu Encik Firdaus untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Macam tadi Encik Firdaus kongsikan ada kelas keusahawanan. Selain itu? Okey, kalau ikut di awal permulaan hari itu, memang tak tersangka-sangka lah. Waktu setahun saya buka bisnes, unit ICT IKM Tasha sendiri hubungi saya, cakap boleh tak supply 16 biji laptop waktu tu. Jadi cakap, ini memang first time dalam hidup saya. Saya tak pernah lagi, waktu tu memang kita tak menjual laptop lagi. Lepas tu tapi cakap, nanti IKM boleh ambil barang, selalu boleh dapat supply barang. Lepas tu bermula dekat situ bermulanya. IKM saya tu sendiri yang support saya sebenarnya buat order. Okey. Itulah pada awalnya ya. Pada awalnya. Lepas tu maintain. Lepas tu sampai sekarang pun sebenarnya masih ada MARA negeri, MARA daerah, dia orang menggunakan order ikut aplikasi Senego. Okey. Jadi mereka pihak tapi biasa juga masuk open harga. Jadi pihak saya IKM pun masih ciptakan harga yang terbaik untuk MARA.
Yelah, menabur bakti baliklah kepada Betul. IKM Tasha. Okey, kalau boleh Kalau kongsikan, ha, kalau boleh dia kongsikan sebenarnya ada kisah tu yang 16 biji pertama saya nak, macam mana saya nak supply dekat unit ICT waktu tu. bagaimana tu? Berkait dengan saya tak ada modal langsung, serius memang betul-betul saya tak ada modal langsung nak beli 16 biji laptop tu, dan profit ialah kalau kita cerita 16 biji tu memang sebenarnya makan dekat berapa 20,000 lebih. Tapi profit saya waktu tu keuntungan saya tak sampai pun 1,000. Tak cukup. Lepas tu saya langsung tak ada modal. Cakap macam mana nak buat ini. IKM dah order, LO dah keluar, cakap tak nak cakap dekat cik yang cik saya tak mampu. Mesti cik cakap apa ni permulaan, bagi pertama pun dah kecewakan, betul tak? Jadi macam mana tu solusi tu? Apa dia? Macam mana solusi tu? Last sekali saya pergi jumpa supplier, cakap boleh tak saya tunjuk betul LO. Ni saya dapat job tapi saya tak ada modal, boleh tak bagi dulu? Dia cakap okey boleh. Itulah permulaan dia. Memang cakap terhutang budi. Kalau tak mana cari waktu tu permulaan. Okey, itu permulaan perniagaan AFCC lah. Jadi apa antara kejayaan lah sepanjang 12 tahun tu, kita faham mesti ada macam momen yang Cik Firdaus rasa macam membanggakan lah sehingga hari ini. Membanggakan kita dapat support local community sebenarnya dengan kita punya cawangan 5 cawangan dekat Pahang. Lepas tu kita ada tenaga kerja seramai 55 dan sehingga ke hari ni kita mengambil pelajar latihan praktikal dari macam-macam U. Okey. Termasuklah IKM punya student praktikal dulu pun masih bekerja dengan kami sekarang. Ambil pelajar-pelajar dari IKM Tasha, ada juga yang berada di masih lagi. Kita ambil dia praktikal dan terus bekerja di sini sehingga ke hari ini masih bekerja. Okey, baik. Sehingga begitu sekali ya kita tengok Encik Firdaus menabur bakti kepada IKM Tasha. Jadi kalau boleh kongsikan sedikit rahsia kejayaan lah sehingga Encik Firdaus berjaya di tahap sekarang ini. Dia tak ada rahsia kejayaan apa juga sebenarnya. Cuma saya kekalkan apa yang saya buat lah. Kalau ikut down, mula-mula tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tu memang fikir alahai dah lah, barang IT kita memang ratus-ratus, ribu-ribu tapi profit tak tinggi. Survive nak bayar sewa. Memang kita maintain, kita buat juga, buat dengan nak mendapatkan tenaga kerja susah. Kita maintain juga, tu dia point dia. Jangan putus asa. Boleh buat. Okey, kena ambil risiko lah, jangan putus asa sebenarnya. COVID-19 ni. Itulah dalam tempoh pandemik ni ada sedikit cabaran ke? Sebenarnya kalau pandemik, kalau ikut cabaran sewaktu fasa PKP 1.0, sebabnya betul-betul total lockdown, jadinya komputer pun tak dibenarkan, tapi pengguna memang sangat memerlukan. Jadi waktu tu memang WhatsApp beratus hari. Pintu belakang terpaksa digunakan lah waktu tu. Sebab dia orang memerlukan nak gunakan untuk kelas dalam kelas online dan sebagainya. Kelas online, betul. Jadi kita kena support juga mak ayah waktu tu. Okey, baik. Itu dia rahsia kejayaan Cik Firdaus sustain sampailah sekarang ini. Yang penting jangan pernah putus asa. Baik Cik Fazirul, kalau boleh kongsikan juga ya, apa sebenarnya perkara paling penting lah untuk ibu bapa ataupun pelajar yang mana selepas mereka tamat pengajian, selepas itu apa yang mereka boleh bayangkan perjalanan mereka selepas ini? Hala tuju lah. Hala tuju. Okey, yang pertamanya apabila pelajar ni, habis pelajar, dia akan dianugerahkan sijil selepas tempat pengajian. Sijil ni akan mendapat pengiktirafan daripada MQA dan juga SKM tahap 2. Kemudian program ini juga mempunyai peluang kerjaya yang luas di dalam industri yang berkaitan. Ramai alumni IKM, KKTM, MJII telah terbukti kini berkerjaya besar. Alhamdulillah. Jadi program ini mempunyai kemudahan bengkel yang baik dan yang baik untuk pembelajaran, memberikan kelebihan kepada pelajar untuk bersedia dengan dunia pekerjaan yang sebenar. Jadi lepasan IKM, KKTM dan juga MJII juga berpeluang melanjutkan pengajian ke IPTS ataupun IPTA ataupun terus ke luar negara. Juga ramai yang telah dihantar ke universiti terkemuka dunia di United Kingdom, Australia, New Zealand dan banyak lagi dengan beasiswa MARA dan kepada yang layak. Okay. Kalau dilihat sebenarnya tidak terkira jumlah lepasan KKTM, IKM dan MJII ini yang telah menjadi usahawan berjaya yang telah
yang boleh dikatakan pendapatan mereka juga lumayan, berlipat kali ganda daripada kami sebagai pensyarah mereka ini. Namun itu adalah kepuasan kami mendidik. Sebagai contoh, saudara Ahmad Firdaus sendirilah. Okay. MARA menyediakan pelbagai program untuk lepasan IPMA. Contohnya bimbingan keusahawanan dan premis perniagaan serta pembiayaan perniagaan dan peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti KKTM dan UniKL. Keboleh pasaran lepasan TVET IKM Tasha pada tahun 2020 adalah 96.85%. Ini memberikan indikasi bahawa mereka laris di pasaran. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kami sedia membimbing anda. Anda bagaimana? Okey, itu dia. Tapi sebelum kita nak mengakhiri sesi kali ini, kalau Cik Fazrul boleh kongsikan bagaimana pendengar bernama radio kita yang berminat untuk melanjutkan pengajian ke IKM Tasha, bagaimana caranya? Secara ringkas. Mereka boleh melayari www.tibetmara.edu.my. Okey. Ataupun boleh terus menghubungi IKM Tasha lah untuk sesi kemasukan. Okey, baik, dan sedikit daripada Encik Firdaus ada nak berikan saranan kepada adik-adik lepasan SPM baru-baru ini kan, yang mana tak tahu lagi nak sambung pengajian tu, nak sarankan untuk sama-sama sertai pendidikan TVET. Okey, buat semua adik-adik ke penonton-pendengar semua, memang percayalah yang TVET ni satu bidang yang mampu menjana pendapatan di masa hadapan. Dengan skill yang diberikan tu, insya-Allah lah masa depan kita akan cerah. Dan banyak juga kawan-kawan batch saya 2005-2007 memang terbukti semua dapat peluang pekerjaan yang sangat senang lah. Dan ada juga ikut bisnes. Lepas tu itu lah memang sangat diyakini lah. Saya sangat mencadangkan lah TVET. Okay, lepas tu satu lagi boleh tak saya nak ucapkan terima kasih buat semua tenaga pengajar IKM Tasha 2005-2007. Banyak jasa-jasa cik semua memang tak terbalas sebenarnya. Itu dia. Okey, bukti lepasan IKM Tasha ini memang sangat bermutu tinggi lah, seperti Encik Firdaus dan rakan-rakannya. Okey, baik, terima kasih Encik Fazirul dan juga Encik Firdaus atas perkongsian itu tadi. Mana Encik Fazirul pun dah kongsikan apa itu sijil teknologi kejuruteraan mekatronik, dan Encik Firdaus pun dah kongsikan perjalanan beliau dari IKM Tasha sehinggalah beliau berjaya sehingga ke hari ini. Jadi diharapkan apa yang dikongsikan itu dapat memberi inspirasi lah untuk kita semua. Okey, baik, terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi kita bersama dengan dua panel tetamu, Encik Fazirul Akbar bin Muhammad Razi yang merupakan Ketua Program Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik IKM Tasha, dan Encik Ahmad Firdaus bin Ahmad Fazil, Pengarah Urusan AFCC Sendirian Berhad. Sekian saja untuk program Grad TVET. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Bila kau berduka